kuasa besar dunia. Di atas kekuatan apa? Kita coba bayangkan berada di Madinah itu. Keagungan pemerintahan Islam. Setelah kita bayangkan, kita dapat rasai melihat itu, kita kena ziarah satu lagi tempat suci kita, yaitulah Masjidil Aqsa. Sebagai seorang lelaki yang merdeka, perempuan yang merdeka, kita kena ziarah tempat itu, tapi tak berdaya. Kerana masjid itu dikuasai oleh Yahudi sekarang ini. Dikuasai oleh Yahudi. Termasuk mereka membakar sebahagian daripada Masjid Ibrahim, Masjid Nabi Ibrahim. Mereka sedang menjarah bumi itu. Bila kita dapat ziarah tempat itu, kita kena terus berusaha. Kita kena terus bekerja, hadirin sekalian, membantu pejuang-pejuang supaya mereka ini merasakan mereka berjuang bagi pihak seluruh umat Islam. Walaupun kita lihat kesedaran kebangkitan umat Islam secara umum tinggi, tetapi hadirin sekalian, di negara Arab, pemimpin Arab masih jauh tertinggal ke belakang. Perubahan berlaku di negara yang bukan Arab lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara Arab. Tak apalah, kita lihat perkembangan itu amat menakjubkan kita. Hadirin sekalian, kita berdoa, berusaha membantu terus perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa. Sempena dengan malam memperingati Badar ini. Badar dah berlalu, kita kenang sebagai sejarah. Kita ambil butir-butir pengajaran. Yang kita berhadapan sekarang, macam mana nak bebaskan Baitul Maqdis. Kerjasama seluruh umat Islam dan mereka yang berjuang di atas kemanusiaan. Kita pula hadirin sekalian di negara kita, banyak perkara yang berlaku. Dalam banyak-banyak itu saya nak sentuh satu perkara yang amat menyayat hati. Mutakhir ini berlaku. Mutakhir ini 10 tahun kebelakangan ini. Iaitulah masalah pembuangan anak. Terengganu ni banyaklah. Terengganu ni hebat. Ahli sains ni pun banyak. Boleh cipta meracun. Bila meletup sampai anak melambung 20 meter ke atas, tersangkut atas pokok. Hebat. Tapi itu kita cerita lain lah. Tapi malam ni kita nak tumpu sedikit hal masalah pembuangan anak. Angka yang dikeluarkan di Parlimen amat mengejutkan kita. Jumlah anak yang didaftarkan tanpa tahu siapa bapaknya sudah melebihi 250,000. Terkejut kita. Yang paling mengejutkan lagi, tuan-tuan berada di sini tadi, katalah daripada pukul 10 lepas tarawih sampai pukul 12, lebih kurang 2 jam. 2 jam tuan-tuan berada di sini, 8 orang lahir anak luar nikah sebentar tadi. 15 hingga 17 minit lahir seorang anak luar nikah sekarang di Malaysia. Satu perkara yang cukup mengejutkan kita. Warta berita sekarang kita tak tergamak nak tengok. Hari-hari jumpa bayi yang dibuang. Di Petaling Jaya, di Selangor, di Pulau Pinang, di Melaka, macam-macam. Ada yang dibuang itu budak tu umur dah 2 bulan. Saya bersyarah perkara ini baru ni di Taiping dengan Nga Koming, China. DAP. Dia kata dulu orang Cina datang Melaya cukup miskin. Mereka kerja di lombong biji, mereka kerja di antaranya baiki basikal, termasuklah cuci najis, itu kerja orang Cina. Mereka dapat anak banyak, mereka tak mampu pelihara. Dihadiahkan anak itu pada orang Melayu. Banyak orang Melayu pelihara anak Cina. Di Pulau Pinang banyak. Terengganu ni kerana orang Cina sini kurang, tuan-tuan tak boleh rasa apa yang saya cerita ni. Di Pulau Pinang, di Perak, biasa orang pelihara anak Cina. Cina beri anak. Artinya dia tak bunuh anak itu kerana terlalu miskin dia beri. Ada 2 perkara berlaku di Malaysia, tak berlaku di dunia lain. Saya run dunia ni banyak tempat dah juga. 30 tahun khidmat dalam siasat, dalam NGO, pergi merata juga dunia ni. 2
Dua perkara special Malaysia tak berlaku di negara lain. Yang pertama, buang anak. Tak ada di negeri lain. Hatta di Afrika, negeri miskin, budak-budak mati kerana kerana miskin, kerana tak cukup makan. Buang anak jarang dengar berita. Yang kedua, negeri lain tak ada, Malaysia ada, iaitu mak rempit. Ini special, hanya ada di Malaysia. Negeri yang paling banyak motosikal dalam dunia ni, bernisbah dengan penduduk, Vietnam. Vietnam ni kereta kurang, kerana dia negeri komunis, dia hadkan penggunaan kereta. Yang banyak motosikal. Ratus ribu pagi-pagi itu motosikal keluar untuk pergi kerja. Tapi malam tak ada pertandingan motosikal, tak ada. Saya pun terkejut. Begitu punya banyak motor, kalau di Malaysia, bumur rumah pun dia khabar. Di Indonesia, rakyatnya ramai, motosikalnya banyak. Tak ada mak rempit. Malaysia saja ada benda ni. Ni dua perkara istimewanya Malaysia. Mak rempit, buang anak. Hadirin sekalian, nak selesai perkara ini, macam-macam orang beri pandangan sekarang. Pemuda beri pandangan begitu, orang ni beri pandangan begini. Memanglah sementara menunggu pelaksanaan hudud, kerja-kerja lain kena dibuat. Hal kemasyarakatan, hal buang anak ni bukan soal parti, bukan soal mu, bukan soal aku. Kita kena ambil tanggungjawab bersama. Hidupkan amar ma'ruf nahi mungkar di kampung, di mukim, supaya hadirin sekalian gejala ini tidak berlaku. Ya, ada negeri nak buat sekolah untuk kanak-kanak perempuan yang mengandung. Eloklah ambil bekas Ketua Menteri Melaka jadi guru besar. Elok. Bagi saya nak kata tentang pun tidak, ya pun tidak. Kalau nak buat sekolah untuk melindungi mereka yang telanjur ini, bagi saya tak ada masalah. Tapi nahi mungkarnya mesti berjalan serentak. Setuju ke tidak? Bila menentang kemungkaran tak buat, sekolah kita buat, lagi seronok lah. Mengandung, kita pergi Melaka. Ada tempat di Melaka. Kalau itu berlaku, hadirin sekalian, macam kita menyuburkan. Tapi kalau dah telanjur ini, kita selamatkan mereka melalui pendidikan. Tapi supaya jangan berulang perkara itu, nahi mungkarnya berjalan. Polis, orang kampung, masyarakat, semua kerjasama untuk kita halang kejadian buang anak ini. Dan permudahkan perkahwinan. Setuju ke tak? Permudahkan perkahwinan. Sah yang buang anak ni bukan kerana kemiskinan, tapi kerana persetubuhan di luar perkahwinan. Betul ke tak? Kalau kerana miskin orang tak buang anak ni, hadirin sekalian, tapi kerana kita kata persetubuhan di luar daripada perkahwinan ni yang jadi macam ni. Sampai 250,000 dah yang daftar, itu tak termasuk yang buang umur 4 bulan, 5 bulan yang dibuang di klinik-klinik secara haram. Kalau campur itu semua, negara kita sudah menjadi darurat moral. Penyelesaiannya berbagai cara. Salah satunya, kita menawarkan perkhidmatan bila kita ambil alih Putrajaya nanti. Boleh ke tidak? Cuba bagi kerjaan baru pula buat. Kalau kita pun gagal dalam masa 4 tahun, 5 tahun, tukar balik pada pemerintahan lain. Boleh dah rakyat buat begitu. Tapi kenapa rakyat Terengganu ni lihat sangat? Ehsan. Dia ada ehsan berapa sen tu. Ini yang jadi masalah. Cuba bagilah kerajaan pusat itu. Biar kita pula pegang TV. Kita pula pegang akhbar. Kita pula buat. Macam mana? Tengok. 5 tahun, 10 tahun. Kadar buang bayi ini turun ke tidak? Kadar jenayah turun ke tidak? Kadar rasuah turun ke tidak? Kalau tak turun, patah balik. Selepas 5 tahun atau selepas 10 tahun. Banyak dari rakyat dunia lain buat macam tu. Di sini dedahlah apa kepincangan. Tengoklah dalam warta berita sekarang ni. Iran buat peluru pandu baru. Al-Mahdi.